Okay. So chapter 9 ni, so dia ada dua benda lah, which is discrete dengan continuous. Okay, continuous panjang kan, biasanya saya tulis CTS je. So kamu faham lah dia continuous. So dalam chapter ni, dia ada dua benda nampak sama lah, tapi sebenarnya dia lain lah, formula dia lain. So dalam discrete kita ada PDF, dalam continuous pun kita ada PDF juga actually. Dalam discrete kita ada CDF, dalam continuous pun kita ada CDF. Sama je, nama dia tetap sama je. Tapi formula dia lain lah. So bila baca soalan, awak kena tengok dulu discrete ke continuous. Lepas tu kena tengok PDF ke CDF. Okay. Okay. Lepas tu PDF untuk discrete ni dia boleh buat biasanya dalam table. Okay, biasanya dalam table. Biasanya lah. Ataupun dia boleh juga macam ni. Adalah nanti awak tengok. Saya tulis kecil-kecil tapi awak faham lah nanti macam ni. Macam tu lah. Whatever. Dia boleh juga tulis macam tu. Ataupun dia graph. Graph. Itulah. Okay. Tapi kalau continuous, PDF dia mesti tulis macam ni je. Macam ni. So dia hanya ada satu cara tulis lah kalau continuous. PDF dia. Itu je. Tak ada table. So that's why kalau PDF discrete, kita guna table lah biasanya. Okay. So CDF ni, satu je cara dia tulis lah. Macam ni lah. Jenis macam tu. Orang panggil in terms of function lah. Function. Dia ada nama dia lah. Macam ni. Penulisan dia lah. Okay. Macam itulah. Okay. So overall itulah. So dalam ni juga dia akan ada variance. Sama lah dia. Benda sama je. Cuma formula dia lain lah. Yang ni ada mean. E ni mean. Sama juga. Mean. Nama lain dia mu. Sama lah. Mean. Nama lain dia mu. Ataupun expectation. E ni for the expectation lah nama dia. Dia ada sangat banyak nama lah. Tapi benda sama je. Okay, so overall macam tu lah. So hari ni kita akan belajar yang discrete dulu lah. Discrete. PDF kot. Okay. Kiranya awak belum masuk lagi kan? Sebab 9.1 tu baru pengenalan kan? Baru je masuk tadi, Miss. Saya masuk sampai yang discrete punya CDF. Oh, dah masuk dalam? Boleh faham lah? Sikit-sikit, Miss. Okay. Okay, so overall awak tengok macam tu lah. Okay. So kita tengok fokus pada kita try buat soalan. Okay, kita soalan 1. Okay, good. Kita try soalan 2 dulu. Okay. So, kalau setiap kali baca soalan lah untuk chapter 9, so kena hati-hatilah. Kalau guna pensel tu awak bulatkan lah. So, sini dia kata discrete and then dia ada probability function which is PDF lah. Okay. Kalau ditulis macam ni, dipanggil probability function lah. Kalau ditulis table, probability distribution table. Macam tu lah. Jadi kena faham lah kalau soalan minta table ke function ke, kena alert lah. Okay, so dia bagi ni PDF function in terms of function. Penulisan yang macam gini ni, yang ada bracket macam ni, dia adalah penulisan function lah. Okay, so dia bagi maklumat tu. And then dia soalan pertama. Okay, soalan pertama ni, biasanya lah, memang tanya inilah. Dalam discrete ke continuous. Sekejap. Sebab satu maklumat yang awak dah belajar tu, awak dah ni, dia akan cakap total. Okay. Total PX kan adalah 1 kan. Benda ni lah untuk continuous dan juga untuk discrete. So dia biasanya soalan A biasa dia akan tanya tu lah. Tapi kita lah kena pandai guna lah. Dia tak cakap suruh guna, tapi kita tahu maklumat tu penting lah. Okay, so yang pertama dia suruh cari value of K. Tapi kita akan guna maklumat total itu tu. Sekejap. Saya nak buka nota.
Sekejap. Mana? Google Classroom tu ni. Okay. Okay, so total dia adalah 1 lah. Okay, so untuk ni, so kita tahu kalau dia leceh lah sikit kalau dia bagi function ni. Tapi awak tahu bahawa kalau P1, okay, salah. Okay, kita akan guna maklumat gini penulisan dia. Okay, sama dengan 1 lah. Total. Kan kita ada X sama dengan 2 sini, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5 dan selain daripada 2, 3, 4, 5. Maksud dia otherwise lah. Kalau nilai 1, 2, 3 kita akan kalau nilai 1, 6, 10 kita tengok dekat otherwise. Cara baca dia yang betul lah. Okay, so kita akan guna properties of total probability equal to 1. So maksud dia adalah P2 tambah dengan P3. Okay, tambah dengan P4 tambah dengan P5 sama dengan 1. Sepatutnya total kan. Total ni bermaksud daripada negatif infinity kepada infinity lah actually sebenarnya. Tapi nombor-nombor lain tu selain 2, 3, 4, 5 tu adalah kosong. So tak perlulah tulis. That's why kita tak tulis. Okay. Jadi kita guna kalau P2, kita akan guna equation yang function yang ni. Kalau P2. P2 and P3 kita akan guna this function. So kita gantilah K, X dia 2. Okay. Awak tulislah macam ni. Okay, and then awak kira lah. Bosan sikit lah, tapi hati-hati ya. Okay, kalau untuk 45, awak akan guna equation ni lah. Okay, so awak akan ada 2K4 2 pula 4 squared minus 1 plus 5 2K5 over 5 squared minus 1 equal to 1. So awak simplify semua, susun balik, and then awak akan dapat lah. Awak kira. So saya tak nak kira lah, awak kira, and then awak dapat lah kira. Jimat masa. Awak nak saya kira? Tak lah kan? Awak nak kefahaman tu je kan? Ya, Miss. Tapi, untuk dalam exam, awak mesti show ni. Yang ni awak masukkan semua nilai ni equal to 1 ni. Kena ada lah. Lepas tu awak simplify lah satu step lagi. Lepas tu final answer tak apa dah. Okay, elakkan final answer terus lah. Okay, so awak kena ingat sangat yang ni. This one. Total sama dengan 1 ni. Biasa soalan yang pertama dia itulah. Kalau tak ingat memang rugilah. Okay, itu soalan A. B. Soalan B dia cakap nak guna warna lain pula. Okay. Soalan B dia cakap find the probability that X less than 3 or greater than 4. So dia naknya okay. So apa yang dia nak adalah B adalah kalau tulis kat sini ni confirm. Okay, sinilah. Okay. B adalah dia nak PX okay, less than 3 or ataupun awak tulis union lah or X greater than 4. So awak tengoklah balik nombor-nombor yang ada ni. Kalau kita ada 2, 3, 4, 5 je kan. Nilai 2, 3, 4, 5. So less than 3 it should be 2 lah. So dia adalah P2 or tambah lah. Kalau greater than 4 is 5 lah. Itu je nilai yang ada nilai. Yang lain semua 0 kan. Tak perlulah tulis yang 0 tu. So P2 lah. Tapi awak dah ada kan nilai K tadi. Nilai K ni 20/33 kan. Jadi awak carilah berapa. So P2 kamu adalah 20/33. Okay, disebabkan tadi kan soalan A this one kan yang saya highlight grey on the yellow. Kamu dah kira kan? So kamu dah tahulah sebenarnya berapa. Macam yang ni 2 square tambah 1 5 kan. So untuk soalan B tak perlulah tulis 2 square tambah 1 ni. Kamu boleh skip je lah. Tulis je lah 5. Okay.
Lepas tu jimatlah sikit masa berapa saat tu. So P5 kamu 10, 20 per 33 over 5 square 25 tolak 1 24. Saya simplify daripada soalan A lah. Ni, kalau nombor 5 ini ya saya. This one. This one. Saya simplify daripada situ lah. Okay. So, kira lah. Kamu kira dapatlah jawapan. So, that's the answer for the B. Okay. Kalau ada soalan terus tanya tau. Jangan tunggu-tunggu. Okay. Lepas tu, soalan C. Miss, Hmm, hmm, yang penulisan P tu kita letak P2 atau hmm. P X is equal to 2. Yalah. X equal to 2. Betul-betul. Okay, Miss. Sama juga dengan yang ni atas ni. P2, P3, P4, P5 tu. Actually. That's the best way. Saya lupa pula. Mula-mula masuk chapter 5. Chapter 9 macam tu lah. Okay, macam ni lah. Macam ni. That's the proper way, sorry. Macam ni kan? Ya, Miss. Good. Okay, sama juga dengan yang ni lah. This one ni. Allah. Ini pun dia akan jadi P X equal to 2 tambah P X equal to 3. Macam tu lah. Kalau chapter 8 kan dia teruskan. Okay, ini. Okay, macam ni ya. Okay, that one good. Okay. Lepas tu C. C determine PX minus 3. Okay. Sama juga. Cuma kita kena pandai baca je lah. Tafsir apa yang dia nak. Kita move. Okay. Okay. So, untuk C dia nak ni this one and this one. So, kalau ni dia ada modulus kan. So, maknanya you need to open the modulus first lah. So, let's say you have this one. Ini kemahiran SEM 1. Dia less than kan. So, gola less n lah. Less n. So, dia akan jadi x minus 3. Macam itulah. So, awak simplify left and right. Awak akan dapat this one. Awak akan dapat greater 2 kan. This one awak akan dapat 4. Jadi awak ada 2 lah. So, apa yang dia nak ini adalah inilah x. No. So, awak kena cantum balik. Ikut law dia tu. Okay. So, you have 2. You have 4. Greater than 2. Less than 4. Less than 4. Okay. So, intersection dia sinilah n kan. Less n kan. So, dia between 2 and 4 lah. So, dia adalah 2, 4. So, based on the soalan 2, 3, 4, 5. So, antara 2 dan 4 hanyalah nombor 3. So, dia adalah PX sama dengan 3. So, untuk 3 lah. So, 3 darab dengan K. Okay, bahagi dengan 3 square 9, 10 lah. Simplify, dapatlah jawapan dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia nak greater than 4.5. So, greater than 4.5 is 5. Sebab dia discrete. Dia tak ada nombor desimal actually. Dia just 1, 2, 3. Kalau bukan 1, 2. Kalau bukan 2, 3. Dia tak ada 2.156, 2.999. Dia tak ada discrete tu. Maksudnya dia nombor exact je. Nombor bulat je. So, satu lagi. Okay, satu lagi dia adalah soalan C juga. X greater than 4.5. Greater than. Okay, greater than 4.5 which is PX sama dengan 5 lah. Dan awak letak je lah. Apa jawapan dia tadi tu. Dapatlah. Cuma untuk yang ni lah.
Yang ini, yang jenis ni. Kalau soalan susah dia datanglah macam-macam ni. Kalau soalan senang, px greater than 4.5. Macam itulah. Kalau susah dia guna yang grey ni. Miss, Hmm. yang modulus tu perlu tunjuk kah yang graf tu? Yang tepi ni. Ah, Yang tepi ni kan tak perlu pun. oh, okey. Mm-mm. Tapi kalau awak tak conteng dalam exam, macam mana awak nak tahulah. Sebab kadang-kadang awak, macam saya tadi kan, saya pun hampir terlupa buat yang number line kat bawah ni. This one. Yang paling bawah ni. Susah guna highlighter. Sebab dia tak ada ni lah. Tak ada cursor. Saya tak tahu nak download kat mana cursor. Try cari tak jumpa. Yang saya highlight hijau ni. Kadang-kadang kamu terlupa nak buat benda tu macam saya tadi hampir. So, bila kamu Okey. tulis, baru nampak sikit. Kalau kamu congak dalam kepala, biasanya tertinggal lah. Conteng pun tak apalah. Maknanya tak perlu proper lah. Okay. Okay. Tu PDF lah. Okay. Okay. So, contoh macam soalan nombor 3 ni kan. Soalan nombor 3, lambat lah. Screen. Kedah. Dah. Okay. Soalan nombor 3 ni. Hmm, oh. Okay. Untuk soalan nombor 3, dia bagi tahu T itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 je. It's a discrete random. And with the probability distribution function. And then, gelap sangat lah kalau ni. Okay, then dia bagilah. Sama juga, dia bagi terus yang ini kan. Okay, dia bagi less than 2. Less than or equal to. So, awak akan ambil 0, 1, 2 lah. So, Px0 tambah Px1 tambah Px2 equal to 5/9 lah. Okay. Bila awak buat ni sebab dia kata given that. So, bila ada perkataan given that, awak kena gunalah maklumat tu. And then, bila awak guna maklumat ini, okay, bila awak guna maklumat tu, awak akan dapatlah cari nilai A dan B. Tapi, bila dia ada dua nilai kan, A dan B. Tapi, awak baru ada satu equation, this one. So, apakah equation kedua dia? Jawab, Fazwan. Apa equation kedua dia? Dua kah, Miss? Sebab dia ada A dan B. Dia mesti ada dua unknown, dua equation simultaneous. Saya bagi tahu dalam clue saya ajar soalan nombor 2 tadi. Apa? Yang mana? Soalan nombor 2 tadi. Apa yang kita buat? Saya cakap yang ni selalu ada. Selalu keluar. Oh, yang show that tu. Apa? Apa yang, apa? Total PX is equal to 1. Yes, that's the equation for number 2 lah. So, total PX equal to 1. This is the second equation lah. Miss, Ah, kan soalan tu bagi T. Kita guna X ya kan? betul. Guna T. Oh, okay, Miss. Guna T. Okay, guna T. Betul, guna T. Okay, guna T lah. Ikut soalan lah better. Okay, guna T. Lepas tu ini samalah, awak akan buatlah PT equal to 0 tambah PT equal to 1. Tambahlah semualah. Dot. Sehinggalah dapat 1. So, equation yang kedua lah. Lepas tu awak buat simultaneous lah. Boleh kan, faham? Ke nak saya tulis betul? Faham, Miss, faham. Okay, good. Okay. So, itulah maksud saya yang this grey ni. Yang grey tu. Total equal to 1. Awak mesti ingat. Biasanya macam ni lah. Dia tak bagi tahu dalam soalan ni. So, kalau kita tak ingat, kita tak tahulah kan. Jadi, kena ingat lah. Dia sama je. Dalam discrete pun equal to 1. Dalam continuous pun equal to 1. Cuma formula dia je lain. Kalau discrete senang, tambah. Kalau yang tu tambah juga. Tapi yang tu kena integrate dulu. Leceh lah kalau continuous. Okay. And then soalan lagi dia cakap sketch
Dia probability function. Tahu ke sketch yang ni kan? Tahu Miss, Tahu tak ya? Saya graf skip ya. senang je. Okay, good. Memang dia senang lah. Okay. Boleh Miss. Okay. Kita tengok CDF pula. Tengok soalan lain lah. Discrete. Okay, tengok nombor 9. Okay. Okay, dia bagi pada kamu CDF. Lepas kamu baca CDF, jangan berhenti sampai situ je terus jawab soalan. Jangan. Baca dulu. Dia cakap discrete ke continuous. Okay, ada setengah orang dia tak tengok, dia dah tahu dah. Ada setengah kena tengok dulu. So, tengok. Lebih baik tengok apa maklumat yang diberikan. And then, CDF kan, that's why ada tanda macam ni. Ni. Untuk discrete. Okay, sekejap. Saya nak compare dengan soalan. Tak ada. Tak diberikan. Tak ada soalan yang macam. Okay. So, penulisan dia might be this. P. Ataupun dia boleh juga tulis dengan capital F kan. Capital F. Capital X ke capital small f. Small x saja. Okay. So, CDF capital F lah. Okay. And then they ask you to construct the probability distribution table. So, dia nak PDT. Table lah. Dia bukan nak function lah. Okay, jadi yang ni kena ada pengiraan jugalah secara ringkas. Tapi kena show. So, sekarang kita adalah daripada CDF, kita nak pergi ke PDF. Jadi, kena minus lah. Okay. So, kita tengok dekat CDF ni. Okay. Tengok dekat CDF. Kamu tengok dekat sini ni yang ada equal sign. Ini. Jadi, okay. So, P1. Ya, kita start dengan negatif 1 lah. So, P, kau buat table terus lah. Okay. So, dia guna X kan? Okay, X. X. P, X. Kena guna betul-betul lah. X, capital X, small x tu di tempat yang betul lah. So, dia ada negatif 1. Okay, dia ada 2. Dia ada 4. Dia ada 6. Okay, so okay, tu table yang perlu di inilah. Jadi, kalau Px equal to negative 1, dia adalah 1/6 tolak 0 lah. Jadi, dia 1/6. Dia ada penulisan di proper lagi. Macam, okay, tulis macam tu boleh faham lah. So, dia 1/6. Tapi dalam discrete ni, awak tak perlu tunjuk pun yang ni tak apa. Okey je. Tapi kalau dalam continuous wajib lah. Okey. Lepas tu, Px equal to 2 adalah 2, 3 minus 1, 6. So, 4 minus 1, 3/6, which is 1/2. So, 1/2. Minus lah. Ini minus ni. Ini minus ni. Ini minus ni. Dia tolak yang sebelum, tolak yang sebelum lah. Tapi be careful lah bila awak nak cari PX2. Okay. Saya tak nampak pula. Okay. Saya punya skrin saya besarkan. Okay, nampak lah. Saya besarkan skrin phone saya. Okay. Bila X
X2 ni, make sure awak tengok yang betul lah. Yang kalau X2 ni dekat sini kan. So, awak akan tengok ini, 2/3 tu akan tolak yang sebelum dia. Macam, jangan tengok 5/6 pula. Ada kadang bila lama-lama kan, pening jadi student. Okay, so kalau nombor 4, PX sama dengan 4, rata-rata saya tulis. PX sama dengan 4 adalah 5/6 tolak dengan 2/3 lah. Dapatlah jawapan dia apa. Dan kalau PX6, 1 tolak 5/6, which is 1/6. Kan juga kan. Okay, so this is the table. Probability distribution table. So variance ni, kamu tengok nantilah ada formula dia. EX square. Aduh, saya lupa lah. EX square, whatever tu lah. Ikut je formula dia. Tapi make sure everything from the table lah. Kalau ada table ni, senang je lah kamu guna variance tu. Follow je formula dia. Okay. Okay ke? Kan nampak macam bosan kan? Sama je kan? Okay, okay. Macam tu lah. Secara basic lah. Tu basic sangat lah. Cuma kalau soalannya dia susah, dia akan twist lah. Twist perkataan macam soalan nombor 10 ni. Dia guna perkataan nurse. Dia real lah. Nampak sikit. Tapi itu je basic dia. Okay. Lepas tu, kalau dia nak susahkan awak lagi, dalam soalan nombor 10 ni ada modulus. So, kalau awak terlupa, awak pun tak tahu macam mana nak guna modulus ni. Okay. Tak apa, kita settlekan modulus dulu. Okay, kita ada modulus. Okay. Tadi satu cara yang saya ajar modulus tu kan. Ada satu lagi, dia macam ni kan. Satu dia positif. Kita ada 0. Satu lagi negatif kan. Ni untuk negatif kan. Macam tu. Ni dah ada juga ni kalau kamu ingat. Chapter mana entah saya tak tahu. Okay. So yang ni simplify kamu akan dapat 1/3 kan. Ini kamu simplify dapat less than 1/3. So kamu tengoklah X dia adalah 0, 1, 2 kan. Jadi kamu tengok 0 tu berada di mana. Di hijau atau 0 tu berada di kelabu ni. Decide ya. Function dia. Kalau yang grey, guna function grey ya. 3x tolak negatif tu. Okay. Kalau 0 kan, contoh 0. 0 ada di grey kan. Jadi kamu akan guna function negatif 3x tolak 1 tu lah. Tapi kalau 1 berada di hijau. So kamu akan guna function tu. Kita tengok. Tapi saya nak cakap pasal modulus tu lah. Kena selesaikan cara macam tu. Okay. So soalan yang pertama, dia tanya kamu disuruh show. So kamu akan guna maklumat apa? Total PX is equal to 1. Ya, guna yang tu. Okay, sekejap. Saya tak baca pun maklumat dia kat atas. Baca dulu. Works 5 days a week. Numbers of day is a discrete random. So this is the PDF dia. Okay. Show that tu okay, kamu boleh buat settle. So K dia 1/5. So A. Okay, cumanya saya kena tunjuk juga sebab dia melibatkan modulus ni. Sikit. Okay. So untuk kamu show that yang P X equal to X guna X kan, okay, sama dengan 1. Untuk 0, 1, 2 tu, jadi kamu akan guna PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1
Saya tunjuk halfway je lah untuk modulus tu. Okay. Kalau X sama dengan kosong, ya saya cakap tadi awak akan guna yang grey. So, awak akan ada K 1/5. Jadi 1/15 lah kan. And then, awak akan guna negatif tu lah. Negatif 3X. Untuk X equal to 0 lah. And then awak tambah dengan X untuk X sama dengan 1. Dia adalah yang hijau punya. Jadi, 1/15. Hijau punya 3X positive 1. I mean, the positive 1 is not plus 1. Okay. So, X equal to 2 pun, dia mesti hijau juga. So, 1/15. 1/15 apa? Kita tengah nak cari K ni. Ya Allah, sedih. Okay. Okay. Macam tu lah. Yang lain-lain tu tak apalah, tak ada masalah. Senang je. Masukkan saja nilai 3, 4, 5. Kita tengok dia punya range value untuk modulus tu kan? Ya, betul. Oh, okay. Tengok dekat yang ni yang saya highlight kuning ke tepi ni. Tengok yang tu dulu. Tengok dekat warna kuning, hijau, kuning, grey tu. Baru awak tengok dekat function dia. Okay. Macam tu lah. Lepas tu awak show lah, mesti dapat lah. K tu sama dengan 1/5. And then soalan A ni, ni kira macam susah lah. Macam lah. Sebab ni soalan pasir kan. Dia guna perkataan yang macam gitulah. So disuruh find the probability she works overtime every day. So saya baca soalan tadi dekat atas ni dia tulis she works, Ernest works 5 days in a week. Jadi kalau dia work every day bermaksud dia bekerja selama 5 hari lah. Bukan 7 hari. Jangan pula kita assume sendiri 7 hari. Okay, dia hanya bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Soalan A minta works overtime every day. So, dia nak PX sama dengan 5 lah. Okay, so soalan A, PX sama dengan 5 lah. Itu yang dia nak lah actually. So, awak carilah PX sama dengan 5. Okay, gunalah equation ni. Guna equation tu. This one. Okay, itu soalan A. Soalan B, calculate the probability that she will be work overtime for at least 3 days in a week. Allah. At least 3 days in a week. So, at least 3 days. So, bermaksud X greater or equal to 3 lah. So, itu bermaksud PX equal to 3 tambah PX equal to 4 tambah PX equal to 5. Tapi PX equal to 5 tadi kan awak dah ada jawapan di A. Awak boleh je ambil terus je jawapan tu. Tak payahlah nak masukkan lagi, kira lagi over 3, whatever tu. Boleh je. Miss, Hmm. macam mana mau tahu dia include 3 atau tidak daripada soalan tu? At least. Paling sikit 3. 3 boleh tak? Oh ya, boleh. Ya, macam tu lah. Cara saya macam tu lah. Kalau saya seorang kan. Kalau at least 3. Kalau saya kirim barang ke orang. Kau belikan aku pen. At least 3. So, orang tu rasa dia akan beli tak? At minimum 3. Yes lah. Ya, Miss. Itulah cara nak ingatkan diri sendiri lah bila confused. Okay, to B. Okay, kita tengok C. C, okay. Dia cakap most likely numbers of days she will work overtime. Most likely. So, dia tanya tentang mood lah. Mood. Okay, kalau mood ditentukan dengan probability yang paling Tinggi. yes. Jadi, tadi sebab kita tak ada table kan nak tengok. Sebab tu table tu senang actually sebenarnya. That's the function of table lah. Jadi ni tak ada. Jadi awak kena kira lah. So, contoh probability untuk 3, 4, 5 awak tahu dah sebab awak ada guna untuk jawapan B. Berapa probability dia. Tapi untuk 0, 1, 2 awak tak kira lagi. So, awak kena kira lah dulu. And then awak tengok lah.
mood dia paling tinggi. Yang mana satu lah. Probability dia paling tinggi dia yang mana satu. So that's the answer lah. Kalau nak senang, proper, awak buat je table. Buat je table, masukkan nilai dia. Kalau 3, 4, 5 tu kamu ambil jawapan daripada soalan B. Soalan untuk X012 tu, kena kira lah dulu. Miss, Hmm. kalau yang highest probability tu PX equal to 4, jadi dia punya mode is equal to 4. Yes. Okay. Mood dia 4. Okay. And then soalan last, the expected number in a week she will work overtime. Okay, expected ni EX tu lah yang saya cakap tadi. So, keywords dia yang paling bijak dekat sini adalah soalan C tadi kan saya cakap tak perlu pun lukis table sebenarnya kan. Cuma senang kalau kamu lukis table. So, katakanlah kamu buat tindakan bijak, kamu lukis table. So, untuk soalan D, kamu memang senang lah. Sebab expected ni, kamu memang perlukan table untuk nampak lebih senang. Macam tu. That's why saya selalu cakap bila baca exam soalan, kalau soalan ada A, B, C, D, E, jangan tengok A terus jawab A. Baca je semua dulu A, B, C, D ni. Baru kamu jawab A. Supaya kamu tahu kalau soalan C ni kamu nak buat table ke tak, buat ke tak. Kamu tahu akan digunakan untuk soalan D, kamu buatlah table, senang lah. So EX ni, dia X darab dengan P ni je. Maksudnya kalau dalam table ni, okay, dalam table ni, contoh lah, saya tak tahu nilai dia berapa. Contohlah, kalau kosong ni, probability dia 1/6. Contoh. Jadi, kalau EX, kalau kamu tengok video pun boleh faham ni. Okay. X ni, apa sahaja X lah. Okay. Darab lah. So, ini akan jadi semua yang hijau lah. Maksudnya, contohlah kosong akan darab dengan 1/6 lah. Sebab dia kuning darab hijau. Lepas tambah lagi, 1 darab lah probability dia berapa. Katalah probability ini 1/3. Dan tambah lagi lah. Untuk 2, probability dia berapa. Contoh ini 1/3. Itulah, ditambah dengan kuning darab hijau. Lepas tu tambah ya. Formula dia lah untuk expected. Expected ni ingatlah, expected sangat banyak nama. Expected, expectation, mean, mu, apa lagi? Semua benda tu maksud dia E. Gitulah. Miss, Hmm. tapi kan dekat soalan tu kan dia E 3X tambah 1. Mana E3? Mana kat soalan? Oh, tu hands. Okay? Oh. Tu hands. Okay. Hands. Mula-mula dia cakap find the expected number of days kan. So, itu adalah E. Lepas tu hands. So, kalau dah dapat nilai E, so untuk hands tu, ingat ada perkataan hands. So, bermaksud awak guna jawapan yang tadilah. Yang EX tu. Soalan yang awal ni. So, E3X plus 1 adalah sama juga. Ini formula dalam nota ada. This one. I think so. Jadi, kamu kan dah dapat jawapan tadi ni, EX ni. Dah dapat dah dekat soalan ni. Ya, Miss. Kan? Guna je lah. Masukkan saja. Dapatlah. Darab 3 tambah 1. Ya, betul. Jawapan final dia kat sini kan. Bawah ni lepas kamu kira tu. Sebab tu dah ada perkataan hence. Jangan pula kira sekali lagi buat table baru pula sebab 3x tambah 1 tak ada. Tak ada macam tu. Okay. Dia satu table je biasa. Setakat tu lah dulu kot. Ke kamu ada soalan ke? Kalau tak, kamu memang kena try sendiri kan baru ni. Soalan ke apa ke? Boleh juga stop sini, Miss. Faham sudah? Okay. Okay. Okay, let's go. Salam. Thank you, Miss. Okay, thank you.